Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana join. Saja je saya mainkan filter-filter tadi. Okey, sementara menunggu kita start session ni. So hopefully malam ni kita akan bincang a little bit detail sikit mengenai impact IVF kepada kesihatan baby ya. Di mana kita akan bincang sama adakah baby IVF ni sihat ya, adakah ianya sama dengan bayi yang dilahirkan secara natural. Okey, so tanpa melengahkan masa saya akan bincang ya mengenai apa yang berlaku masa IVF sebagai salah satu teknik rawatan fertility ya pada awal setengah jam awal ni. Lepas tu kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh start post ya, boleh start tanya soalan dekat komen, and then insyaAllah kita akan go through all the list ya selepas ni. Okay, so pada masa yang sama kita akan ada juga nak bagi ya Bioselenium secara free, okey, kepada mereka yang kepada penjawab yang bertuah dapat jawab soalan ni. Kita akan jawab soalan tu, kita akan umumkan dalam setengah jam, the second setengah jam, okey. And then siapa yang dapat jawab betul dan jawab yang terdahulu, yang first kali jawab betul, dia akan dapat, okey. Dan kita akan hantarlah Bioselenium ni adalah sejenis suplemen untuk lelaki yang ada zinc dengan selenium untuk kesihatan sperma. Okey. Alright, so tanpa melengahkan masa kita akan bincang mengenai adakah bayi yang dilahirkan melalui IVF ni sama sihatnya dengan bayi yang dikandung secara natural dan dilahirkan. So setakat ini seperti yang kita tahu, teknik IVF ni paling yang first kali dilakukan pada tahun 1978 ya. Di mana bayi yang first kali sekarang ni usia dia 43 tahun. Okey. So sebanyak data ataupun data kajian yang kita ada adalah berusia almost 43 tahun. Dan dalam masa 43 tahun ni dah banyak teknik IVF tu berubah dari masa ke semasa mengikut perkembangan semasa, mengikut hasil kajian semasa. Dan kalau kita ikutkan cara dahulu dah tak sama dah dengan cara yang kita buat sekarang, okey, sebab ada advancement in technology dengan hasil kajian dan teknik-teknik tertentu. Okey, contohnya macam bayi yang dilahirkan yang first kali yang dilahirkan melalui teknik IVF yang Louis Brown tu, okey, dia basically dia adalah natural cycle. Maksudnya dia tak dilakukan dengan buat hormone stimulation. Maksudnya dia hanya sebagai natural cycle. Dia buat ultrasound, nampak ada telur satu yang besar, lepas tu telur tu diambil melalui laparoskopi. Maksudnya teknik pembedahan yang tebuk-tebuk tu ya? Sebab dulu tak ada transvaginal scan, tak ada scan daripada bawah, okey, maka teknik dia ambil adalah melalui laparoskopi, sedut air daripada folikel tu dan dia nampak ada telur, lepas tu dia senyawakan, okey, dan lepas tu dia letak semula ke dalam rahim ya. So dan dulu kalau ikutkan dulu kita dengar kita transfer embrio hari kedua, ketiga ya, tak ada boleh embrio tu tak boleh dibekukan sebab teknologi tu tak ada. Tapi kini kita tahu dengan teknologi yang ada, kita boleh mampu ya culture embrio tu sampai hari ke-5, ke-6, ke-7 dan bekukan ya yang ekstra. Dan in fact transfer pada hari kedua, ketiga dah tak jadi popular dah, sebab kita dapati outcome untuk embrio yang hari ke-5, ke-6 lebih baik berbanding yang kalau kita transfer hari kedua, ketiga. Okey, so teknik tu berubah. Okey, so dengan itu juga banyak juga kajian nak tengok dari segi outcome bayi yang terhasil daripada rawatan IVF ni, adakah mereka sihat. Okey, kerana kita tahu persenyawaan tu berlaku di makmal ya. Banyak teknik yang kita lakukan, kita tukar ya, macam mana di mana embrio yang terhasil tu kita letak dalam culture media yang berbeza daripada apa yang ada dalam rahim ya. Sebab kita tahu kalau natural mengandung secara natural, persenyawaan tu berlaku dalam tube fallopian, okey, tapi
bila melalui IVF ataupun ICSI, persenyawaan tu berlaku di makmal, dan culture media air yang digunakan ataupun media yang kita gunakan tu tak exactly the same apa yang suasana berada di dalam rahim. So adakah ini teknik macam ni akan memberi apa-apa kesan kepada bayi tersebut? Okey. So bila kita dah manipulate banyak, so walaupun berapa hari, maksudnya mungkin 2, 3 atau sampai 5, 6 hari yang ada kat makmal tu, adakah ianya akan memberi kesan kepada perkembangan bayi tersebut? Okay, so walaupun pendek 5 hari je, ada tak kesan? Tapi sebab dia adalah memberi berlaku pada awal perkembangan embrio tu, so data menunjukkan ada beberapa kesan, tetapi memerlukan lebih kajian yang lebih mendalam, especially pada long term. Okay, alright. So setakat ini, kalau kita ikut statistik, ada 8 juta bayi yang dilahirkan seluruh dunia. Ada 8 juta bayi yang dilahirkan melalui teknik IVF ataupun ICSI. Okay? Kalau kita tengokkan registry dekat Europe, antara 2 hingga 7% bayi yang dilahirkan adalah hasil daripada IVF. Okay? Dan negara yang paling tinggi kelahirannya yang melalui rawatan IVF adalah Spain. Okay? So itu antara yang kita nampak. So kat Malaysia ni dari segi statistik mungkin tak lengkap, so masih lagi kita perlukan improve dari segi kita punya statistik or birth registry, untuk mengetahui sejauh mana kita buat IVF ni. So kita tahu 1 daripada 7 couple, 1 daripada 6 couple mengalami subfertility. Okay? So di situlah rawatan IVF dilakukan. Okay? So kalau kita tengok, because ada banyak manipulation dari segi perkembangan embrio tu, macam mana embrio tu dihasilkan, dia akan memberi impact. Okay? So kalau kita tengokkan data, kita dapati birth weight ataupun berat bayi yang dilahirkan melalui IVF ada berbeza dengan bayi yang dilahir secara natural. Okay? Kenapa birth weight ataupun berat kelahiran, berat baby ni memainkan peranan penting? Sebab kita tahu dari kajian menunjukkan berat baby ni boleh memberi impact ataupun kesan dari segi dia punya long term health, seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. So berat baby boleh memberi ataupun memberi petanda ataupun prognosis kepada sama ada bayi ni bila dia besar nanti ada tak risiko dapat darah tinggi, ada tak risiko dia dapat kencing manis. So dari segi kajian dia menunjukkan bayi yang bersalin melalui IVF, especially yang melakukan frozen embryo transfer FET, didapati berat bayi tu lebih berat daripada bayi yang dilahir secara normal. Okay? Dan bila kita tengok long term follow up, berat baby yang tinggi boleh memberi risiko di mana bayi tu boleh mendapat darah tinggi, kencing manis, osteoporosis dan juga sakit jantung. Okay? Tetapi sejauh mana bayi IVF tu adakah 2 kali ganda, 3 kali ganda, itu data tak cukup lagi, sebab kita tahu data hanya sampai 42 tahun, 43 tahun saja. So tak cukup lagi data, so banyak lagi kajian yang perlu dibuat. Okay? Kita dapati mereka yang lahirkan melalui frozen embryo transfer, berat baby tu lebih berat daripada baby yang bersalin secara normal. Tetapi kalau kita buat fresh transfer, didapati berat kelahiran bayi tu kurang sedikit daripada secara natural. Sejauh mana ini memberi kesan kepada jangka masa hadapan, yang tu kita perlu banyak lagi kajian. Okay? Ada juga yang bertanyakan mengenai apa pula kesan kepada bayi sekiranya dia dilahirkan melalui IVF, ada tak risiko dapat preterm birth atau bersalin tak cukup bulan. Okay? So kita tahu bila kita buat IVF ada risiko boleh dapat baby kembar. Okay? Kalau dulu-dulu teknologi tak bagus, kita tak ada option untuk bekukan embrio, ataupun bila kita bekukan embrio memberi kesan kepada embrio tu dari segi embrio tu mungkin tak boleh nak survive proses
beku ataupun nyah beku, thawing tu dengan teknologi dulu. So masa dulu-dulu kita tend to letak more than one embryo, tapi sekarang bila teknologi dah bagus, kita boleh bekukan, kita lebih ke arah letak embryo satu sahaja ke dalam rahim, sebab kita tahu bila mengandung kembar, bila letak dua ataupun lebih daripada dua, ada risiko bersalin awal, preterm birth, premature baby. Dan kita tahu bila premature baby, dia ada risiko dari segi kesan kepada paru-paru dia tak matang, boleh memerlukan duduk dekat ICU yang lama, dia boleh memerlukan oksigen, kurang oksigen kepada perkembangan otak dia, dan memberi kesan kepada jangka masa hadapan dari segi pembelajaran dia, boleh masalah, banyaklah masalah dari segi pembesaran dia. So preterm birth ni adalah satu keadaan yang kita kalau boleh nak elakkan, dan bila kita letak lebih daripada satu embrio, ada risiko yang tinggi untuk bersalin secara tak cukup bulan. Okay? So teknik sekarang ni lebih ke arah letak satu blastosis ataupun satu embrio dalam rahim. Kita nak healthy baby, healthy mother. Okay? So walaupun ramai orang kita nakkan twin, so itu yang I think sekarang ni basically itu adalah satu cabaran kepada doktor-doktor fertility untuk menasihatkan, untuk push kepada letak satu je dulu, letak satu je, especially kalau blastosis, kita letak satu blastosis day 5 or day 6 embryo rather than kita letak dua. Okay? Sebab risiko preterm birth ataupun bersalin pramatang. Okay? Sebab pramatang kalau mungkin 36 minggu mungkin okey lagi, tapi kalau pramatang teramat awal macam 28 minggu, 26 minggu, baby terpaksa duduk dekat NICU secara lama, banyak kita kena tebuk, kita ambil darah dia, kena bagi oksigen, kena bagi banyak perkara yang kita kena lakukan, dan boleh memberi kesan jangka masa panjang kepada bayi tersebut. Okay? So secara teorinya kita lebih ke arah letak satu blastosis, satu day 5, day 6, supaya ibu tu boleh mengandung, risiko kandungan tu kurang, dan risiko kepada bayi juga kurang. So that's why bila kita tengok dari segi data, bila kita ke arah letak satu saja bayi, risiko kelahiran permatang menjunam, jatuh kepada single digit, less than 10%. Okay? Bayi yang dilahirkan melalui IVF adalah bayi twin. So itu kita kena faham dekat situ. That's why ramai doktor-doktor kata okay, letak satu je dulu, letak satu dulu, dan kita tengok macam mana. Alright, so bagaimana pula dari segi long term, dari segi risiko autism, so kita dapati risiko autism dari ada increase, background increase over the years, okay, di mana autism tu berlaku lebih, percentage tu tinggi. Adakah sebab kita detect lebih banyak, tak kisahlah sama ada bayi tu bersalin secara natural ataupun secara IVF, okay? Tapi kita dapati autism, bayi yang bersalin secara IVF tidak mempunyai percentage yang lebih tinggi mendapat autism berbanding dengan bayi yang dilahirkan secara normal. Okay? So risiko autism tidak tinggi. Okay? Sama sahaja seperti background risk. Okay? Begitu juga dengan bayi yang mempunyai sama ada tak risiko dapat psychiatric disorder, behavioural dysfunction macam aktif, super aktif, hyperactive child, itu semua tidak signifikan ataupun tidak lebih tinggi di kalangan bayi yang dilahirkan secara IVF berbanding dengan bayi secara normal. So that's good. Okay? Ramai juga yang bertanya macam mana pula dengan academic performance. Adakah bayi yang dilahir secara IVF, dia punya intelligence dia, tahap kecerdikan dia terkurang daripada bayi yang bersalin secara yang dikandung secara normal. Okay? So banyak interesting data yang diorang buat research, especially dekat Denmark, di mana diorang comparekan performance akademik bayi IVF, kanak-kanak IVF, remaja IVF dengan remaja yang dikandung secara normal. So diorang tengok tak ada perbezaan. Okay? So tahap
academic punya performance sama sahaja. Okay, although ada yang kata nampak baby IVF yang FET lebih pandai sedikit tapi tak significant, so semua orang was actually excited lah dengan finding tu, tapi so far dia tak menunjukkan bayi yang melalui IVF kurang pandai dia, kurang cerdik dia daripada bayi yang bersalin normal. Okey, ramai juga yang risau mengenai macam mana pula dengan kanser. Okey, so kanser kita tahu adalah satu penyakit yang boleh affect kanak-kanak, orang besar dan juga orang yang lebih berusia. Okay? So sekarang ni data lebih ke arah childhood cancer, macam leukemia dan kanser-kanser yang boleh affect kanak-kanak. So diorang dapati IVF baby ataupun ICSI baby tidak mempunyai risiko yang lebih untuk mendapat kanser berbanding dengan kanak-kanak yang dilahirkan secara normal. Okay? Tapi data terhad sebab kita perlukan lebih long term data, especially untuk tengok adult population ya, di mana mereka yang usia lebih daripada 40, sebab kita tak cukup data lagi sebab paling tua usia dia 43 tahun. So kita perlukan lebih banyak data dan teknik IVF yang dulu mungkin berbeza dengan teknik sekarang, obviously berbeza, so that's why data tak cukup. So perlu banyak lagi study mengenai perkembangan baby. Okay? Namun dari segi conclusionnya, dari segi IVF baby ada possible impact dari segi dia punya cardiac risk dia ataupun dari segi penyakit jantung, darah tinggi. Itu adalah data tengah pause dekat situ sebab ada menunjukkan yang bayi yang bersalin secara especially frozen embryo transfer ada risiko boleh mendapat darah tinggi, sakit jantung lebih tinggi daripada bayi yang bersalin secara normal. Cuma data masih tak cukup lagi, although banyak kajian ke arah situ, so kita kena tunggu dan lihat. Okay? Dari segi apa penyebabnya, banyak teori-teori adakah disebabkan oleh faktor-faktor ketidaksuburan itu menyebabkan bayi ni yang lahir secara IVF ni mempunyai risiko dapat darah tinggi, sakit jantung lebih tinggi, ataupun adakah disebabkan oleh teknik IVF itu sendiri di mana banyak hormon digunakan ataupun teknik di makmal menyebabkan perubahan environment kepada embrio tersebut, dan juga preparation untuk rahim untuk menerima embrio itu, adakah itu penyebabnya? Yang itu semua perlu banyak lagi data yang diorang tengah buat kajian lah. Okay, so of course kajian-kajian ni banyak di Europe mereka buat, di Amerika dan of course kita basically menunggu jawapan daripada kajian-kajian tersebut untuk dapat tapi I think especially dari segi long term data kita tak akan dapat tahu until more years, maybe bukan dalam our lifetime baru kita boleh dapat conclude secara keseluruhannya sama adakah teknik IVF ni mempunyai apa-apa kesan especially kepada long term health di kalangan mereka yang dilahirkan melalui teknik IVF. So I hope that in a way secara kesimpulannya so far IVF teknik adalah selamat, okay? Dan bayi yang dilahirkan adalah sama sihatnya dengan bayi yang dilahirkan secara natural, especially sekiranya kita mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko seperti ke arah single embryo transfer rather than double embryo transfer or even more. Okay? Dan bila kita boleh avoid preterm birth, dan risiko kepada kesihatan bayi yang dilahirkan akan lebih rendah berbanding pada mereka yang bersalin secara ada kembar ataupun premature babies. Okay. Alright, so tanpa melengahkan masa, okay, ada apa-apa soalan, I think apa yang kita buat ialah kita akan jawab soalan-soalan yang ditujukan. Ada beberapa soalan di sini, tapi sebelum tu saya nak tujukan soalan ya, bahagian admin sila ambil check siapa yang dapat jawab dulu. Okay, kita akan bagi bioslam ni secara percuma dan kita hantar melalui post. So far admin lambat sikit dia baru je post 2 kotak kepada
penjawab yang dalam sesi IG live yang lama sebelum ni. Okay, so diorang pun baru, hopefully diorang dah terima ya, kita hantar pakai pos laju. So kali ni soalan yang kita nak tanya, okay, dah ready? Okay, berapa jumlah bayi sampai setakat ini yang berjaya dilahirkan melalui teknik IVF secara keseluruhan di seluruh dunia? Berapa banyak bayi yang dah terhasil melalui IVF? Okay. Alright, so siapa ada jawapan boleh start jawab. Okay, boleh letak je kat komen. So admin akan identify siapa yang jawab dahulu dan jawapan dia correct. Okay, dan kita akan hantar message untuk dia untuk dia dah hantar alamat untuk kita hantar bioselenium. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, soalan yang kita dapati ialah daripada Miss Shazai. Doktor, untuk meningkatkan kejayaan IVF perlu ke embrio untuk FET buat PGT? Okay, PGT ni adalah sejenis teknik genetik ya, di mana kita ambil sampel sel daripada embrio yang terhasil day 5 embrio, ataupun day 6, kita ambil sampel sel tu, kita hantar ke makmal and then tengok sama ada embrio yang mana yang mempunyai kromosom yang normal. Okay, so adakah ini akan meningkatkan chance successful pregnancy? In a way, yes. Okay, sebab kita check, katakanlah kita ada 5 embrio yang terhasil. Okay, so kita nak tahu embrio mana yang sihat secara mempunyai genetik yang normal. So selalunya grading yang embryologist bagi pada hari ke-5 dan ke-6 tu adalah based on dia punya appearance. Okay, so kalau sel-sel tu sama, simetri, so inilah grade dia. Kalau sel tu ada banyak fragmentation, inilah grade dia. So kita kalau tak buat genetik, kita akan pilih embrio yang mempunyai grade yang paling top ataupun yang bagus ya. Kita pilih that is the first one ya. Tapi itu hanya by appearance sahaja. So kita seolah-olah macam tengok macam ratu cantik, mana yang paling cantik, dialah kita pilih. Tapi sama ada embrio tu sihat ataupun tak secara daripada bilangan kromosomnya kita tak tahu. So that's when kita buat PGT. Okay, so dan kita boleh pilih daripada 5 tu, okay, ada 2 atau ada 3 yang sihat. So kita boleh letak yang sihat, dia panggil euploid. So kita boleh pilih yang tu dan dia memberikan chance ataupun letak peratus kejayaan mengandung lebih tinggi, up to 60%. Okay, dia masih tak 100% because ada faktor yang kita tak boleh nak kawal atau kita tak boleh nak check sepenuhnya, seperti faktor rahim ya, sama ada dinding rahim tu menerima ataupun tak. So yes, dia akan tingkatkan chance untuk mengandung, tetapi tak semestinya 100%. Okay, so itu kita kena faham dari segitu. Okay, so contohnya siapa yang kita galakkan untuk buat PGT atau PGTA ni adalah bagi mereka yang especially wanita umur 35 tahun ke atas ya, sampai 42 tahun, ataupun sebelum ni dia dapat apa dipanggil sebagai recurrent implantation failure. So kita letak embrio sekali tak melekat, letak lagi tak lekat, letak nombor 3 pun tak lekat. So then kita rasa okay, there must be something else, we would like to know what's going on. So then kita check. Okay, ataupun dia ada keguguran berkali-kali, macam like 3 kali keguguran dan kita buat. Okay, kenapa kita tak buat PGT kepada semua orang? Yeah, because basically PGT ni dia punya cost akan meningkat, in fact akan double the cost of IVF itself. Okay, so kalau cost PGT, kalau IVF tu dalam 16-17 ribu, kalau buat PGT will go up to 30,000. Okay, so tak semua orang ada kelapangan dekat situ. So sometimes kita discuss, ini adalah antara yang kita ada, kita boleh offer, tetapi kita bincang up to couple untuk sama ada nak buat ataupun tidak. Okay, siapa pula yang mereka yang kita boleh buat PGD ya, di mana kita buat genetic diagnosis ya, pre-implantation genetic diagnosis, especially mereka yang contohnya both couple adalah pembawa thalassemia. Okay, so kita nak check embrio yang mana yang free thalassemia. Okay, supaya bila kita letak embrio tu,
dia tak ada penyakit thalassemia tu, dan kita boleh berhentikan dia punya passing over ke bawah generasi tu. Okey, so itu antara yang selain daripada PGTA, kita boleh buat PGD di mana kita buat genetic diagnosis. Okey, antara teknik-teknik yang kita buat. Okey, so seterusnya ialah Puan Abi Zul 84, grade embryo memainkan peranan tak dalam kejayaan IVF. Okay, so it's a bit difficult nak jawab soalan ni, because yes, kita go by percentage. Okay, tapi dia percentage ni is not 100%. Okay, so of course kalau 5AA tu dia punya kejayaan dia much better daripada 5CC contohnya. Okay, tapi ada juga yang 5AA kita letak tak meresultkan in pregnancy, dia tak menghasilkan pregnancy, tapi ada juga 5cc kita letak mengandung. Okay, so dia basically is not assessment yang menyeluruh yang kita boleh nampak dari segi kejayaan mengandung tu. So bila kita nak letak embryo tu, kita perlukan list of priority tu based on appearance, dari segi sel-sel tu sekata ke tak. So itu yang kita gunakan, dan kita harap dengan appearance tu boleh meningkatkan dan memendekkan masa untuk pregnancy. Okay, so itu yang kita selalu buat. Okay, Charul.uz, maaf, IVF tu apa? Jangan kecam, saya jujur tidak tahu, baru join live ni dan saya belum berkahwin, jadi memang tak buat research tentang ni. Okey, tak apa. IVF tu adalah bayi tabung uji, kalau pernah dengar. So bagi mereka yang ada kesukaran untuk mengandung, okey, ada faktor-faktor tertentu seperti ada tube fallopian block tersumbat, ataupun ada bilangan sperma yang kurang, so kita akan buat IVF. Okey, di mana kita ambil telur wanita, kita ambil sperma, kita senyawakan dekat makmal dan kita letak semula ke dalam rahim. So itulah teknik, antara teknik rawatan fertility yang ada. Okay, so hopefully Syarul Yuzi aware about this, sebab jarangnya orang yang tak berumah tangga lagi ataupun orang yang belum mencuba tahu ataupun dapat kesedaran ataupun expose pasal fertility, sebab kebanyakannya masa kita belajar pasal proses pembiakan ataupun masa tingkatan 4 tentang 5 biologi tu kita belajar sedikit pasal macam mana bayi terhasil, tapi mungkin kesedaran kesuburan tu kurang, so that's good. Okay, keep it up. Seterusnya ialah Miss Syazai, apa pendapat doktor tentang rawatan before FET procedure? Okay, apa pendapat doktor tentang rawatan before FET? So bergantung kepada apa yang masuk rawatan sebelum FET. Selalunya FET ni adalah frozen embryo transfer, sebelum kita letak embryo tu ke dalam rahim. Kebanyakan wanita kita minta, kalau contohnya kalau dia ada PCOS, kalau dia ada masalah dengan period tak regular, so kita minta dia kalau boleh turunkan berat badan, optimizekan dia punya gula, kurangkan makan makanan yang bergula tinggi. So sometimes kita minta dia turun berat badan about like 5%, macam 3 hingga 5 kilo sebelum kita buat FET. Okay, or sebelum IVF itself, kalau kita ada masa, kita minta wanita tu turunkan sedikit berat badan supaya kita boleh optimizekan rawatan kesuburan. So ramai wanita yang PCOS mempunyai, dia panggil impact glucose test, di mana gula dia tinggi, dia belum diabetes lagi tapi dah nampak dah borderline. So sometimes kalau macam tu, kita akan start dengan ubat metformin ataupun glucophage untuk bantu dia better sugar control, gula tu dikontrol dengan lebih baik. Dan sometimes kita minta dia turunkan berat badan, so kadang-kadang bila dia turunkan berat badan, bila turun banyak dan period dia regular dan dia terus datang dah mengandung, so tak perlu buat rawatan IVF. Okay, so that's why PCOS tu berat badan tu memainkan peranan yang penting, especially untuk wanita PCOS. Ada tak rawatan lain yang boleh optimizekan sebelum FET selain pada gaya hidup yang sihat, makan makanan yang sihat? Ramai juga yang mencuba
acupuncture. Okay, so acupuncture adalah complementary medicine. Dari segi kajian, basically dia membantu couple, support couple untuk go through the process of rawatan kesuburan itself, dan couple lebih tenang, lebih kepada side effect rawatan IVF itself ataupun hormon-hormon tu. So acupuncture antara rawatan yang boleh diconsider bagi mereka yang ingin cuba antara rawatan alternatif yang lain. Okay, alright. Seterusnya ialah Puan Yasmini B82. Doktor, apa yang menentukan sama ada dibuat fresh transfer or frozen transfer? Okay, so kalau selalunya kita tengok kalau nak buat fresh transfer, apa maksud fresh transfer? Maksudnya bila lepas kita kutip telur tu, okay, dalam 5 ataupun dalam 5 hari lepas kita kutip telur tu, kita akan letak embrio tu. So itu kita panggil fresh. Kalau frozen, lepas kita kutip telur tu, kita bekukan semua embrio tu. Okay, so bagi mereka yang buat fresh adalah bagi mereka yang tak ada apa-apa kontraindikasi untuk buat fresh transfer. Contohnya dia tak ada hyperstimulasi, ataupun dia panggil OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome, di mana telur dia tak banyak sangat naik, dia tak ada PCOS, dia tak ada banyak sangat telur naik. Banyak tu berapa? Lebih daripada 15 telur, dan hormon estrogen dia tak tinggi sangat, kurang daripada 15,000, hormon progesteron dia rendah, so dan dinding rahim dia tebal, bagus, cantik, lebih daripada 8 mm contohnya, dan kita boleh letak fresh embryo transfer. Okay, tapi bagi mereka yang ada PCOS, dia ada hyperstimulasi, ada risiko dapat OHSS. Okay, bila hormon dia terlampau tinggi, hormon estrogen tu terlampau tinggi, so kita lebih ke arah bekukan dahulu. Okay, satu, kenapa? Sebab kita dapati kalau kita letak pun embrio tu, chances untuk embrio tu menempel tu kurang. Okay, tapi bagaimana pula risiko pada OHSS, di mana dia dapat boleh dapat perut kembung, sesak nafas, so untuk kurangkan risiko OHSS tu, kita bekukan semua embrio tu dulu. Okay, dan baru kita letak embrio tu pada next cycle. Okay, so sometimes kalau couple yang buat rawatan IVF ni, kita galakkan untuk supaya bincang dengan doktor, and usually doktor akan cakap kemungkinan kita akan buat frozen embryo transfer sebab puan ada PCOS, puan punya AMH tinggi, result telur banyak, follicle banyak, telur banyak, so kita lebih ke arah bekukan dahulu. So selalu doktor dah preempt dah. Tapi sometimes yang unexpected, contohnya dinding rahim tak tebal, ataupun bila kita buat ujian hormon, hormon progesteron tinggi, puan kita kena bekukan. So kalau boleh kita minta couple untuk a bit flexible dari segi situ. Bincang dengan doktor, kenapa tak boleh buat fresh, sebab ramai couple yang eager nak buat fresh terus, sebab dia pendek perjalanan dia dan cepat kalau melekat mengandung, dan cost dia much less compared to kita kena buat frozen embryo transfer. Okay, kalau cost untuk IVF yang fresh transfer, cost dia lebih rendah berbanding daripada frozen embryo transfer. So tapi kita kena tahu juga at the end of the day, kita nak couple tu mengandung, bukan kita sahaja je nak kata okay buat frozen semua, tak, kita lebih ke arah nak tengok apa chance untuk mengandung. Kalau boleh kita pun nak buat fresh, sebab dan kita pendekkan cycle tu, tak perlu tunggu next cycle datang balik, start hormon balik untuk frozen embryo transfer. Kalau boleh kita nak terus transfer dalam masa 10 hari selepas transfer dah boleh buat beta, dan tengok kalau mengandung, alhamdulillah. So short je punya journey dia, pendek je, tapi ada faktor-faktor tertentu kita tak nak buat macam tu, sebab nanti kalau kita letak, kita dah tahu dah chances tu kurang, dan kita letak embrio tu dia tak melekat, dan kita rasa sayanglah, sebab embrio tu kita boleh gunakan, kita boleh bekukan untuk cycle yang akan datang, dan chances mungkin lebih tinggi masa tu. Okay, so hopefully yang tu jawab antara fresh ataupun frozen. Miss Syazai, maaf, rawatan acupuncture before procedure FET maksud saya tadi. Yelah, betul. So ramai yang buat FET sebelum ramai yang buat acupuncture sebelum FET. Kalau nak buat pun boleh, sebab kita dapati dari segi kajian dia membantu couple untuk cope dengan stres
rawatan fertility, dia bantu dari segi side effect rawatan fertility ya. So acupuncture dia boleh bantu. Tapi adakah acupuncture meningkatkan success rate pregnancy? Itu kajian tak menunjukkan ke arah situ, okey. Sebab dia banyak faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kejayaan rawatan FET tersebut, dan acupuncture tidak dapat menunjukkan kalau buat acupuncture chances nak mengandung tinggi. Tak, acupuncture bila buat tu dapat dia punya kawal side effect, kawal emosi, kawal tekanan couple tu much better daripada tanpa acupuncture. Okay, so pada siapa yang nak buat acupuncture boleh teruskan, okay, as long as dia tak ada ambil apa-apa herbal supplement on top of that ni. Sebab kadang-kadang herbal pun walaupun dia kata natural, tapi sometimes dia ada estrogen daripada akar pokok contohnya, ataupun hormon-hormon yang boleh mengganggu dengan hormon yang kita bagi. So kalau boleh jangan ambil yang herbal supplement, just acupuncture itself is okay. Alright. Seterusnya ialah Puan Nuroliza _Zul. Dok, kalau kita ada pituitary tumor akan ganggu hormon and susah pregnant ke? So bergantung pada type of tumor. Okay, kalau contohnya ada tumor tu macam ada bengkak ya, ada ketumbuhan dekat pituitary yang menghasilkan hormon, dan hormon tu boleh mengganggu kitaran haid kita seperti prolaktin ya, dia boleh mengganggu ya. So yang tu kita kena normalizekan hormon prolaktin dahulu. Okay, dia under control, baru kita start rawatan fertility. Begitu juga dengan wanita yang ada thyroid ya, kita galakkan untuk normalkan thyroid punya function dulu sebelum buat rawatan fertility itself ya, sebab dia sedikit boleh mengganggu dengan kitaran haid dan waktu kesuburan kita. Okay, so seterusnya ialah Tam and Co. Kalau ada fibroid akan mengganggu tak proses IVF? Bergantung kepada saiz fibroid dan kedudukan fibroid tersebut. Sekiranya fibroid tu di dalam dinding rahim, dia panggil submucous fibroid ya, dia boleh mengganggu. So selalunya kita galakkan untuk buang. Ataupun kalau saiz fibroid tu besar ya, macam lebih daripada 5 cm, dia dah sama besar dah macam dengan rahim, so sometimes kita consider maybe kita buat operation, buang fibroid dahulu. Ataupun kadang-kadang saiz fibroid tu terlalu besar, so kita nak pergi nak tengok ovary tu tinggi ya. Bila kita nak ambil telur, nak kutip telur, tak boleh sampai sebab ada fibroid in between. So then in that situation kita lebih ke arah buang fibroid. Tapi kalau fibroid tu kecil ya, dia lokasi dia dekat luar daripada dinding rahim ya, dia tak mengganggu proses pengambilan telur ataupun proses embryo transfer, sometimes kita just biar sahaja dan tak semestinya perlu buat operation. Okay, so kalau macam ni puan bincang dengan doktor tanya kedudukan fibroid ni mengganggu tak dengan proses IVF, proses penempelan ataupun pengambilan telur tersebut ya. So kalau ada gangguan dan possible kena buat operation, tapi kalau kecil sahaja, dia tak ganggu dan maybe tak perlu buat operation. Okay, alright. So so daripada Miss Baniban, hi dok, kalau dah tak ada heartbeat masa 7 minggu tapi belum turun darah, kena buat apa ya? Okey puan, so mohon basically puan Miss Baniban mengalami keguguran ya di awal kandungan ya. Hopefully puan kuatkan semangat. Okay, so bila jadi macam ni dia panggil miscarriage, di mana puan tak ada symptoms ya, dia tak ada contraction, tak ada pendarahan yang turun. So tapi dia masih, kantung tu masih ada dalam rahim. So apa yang kita boleh, pilihan yang ada dua. Selalunya kita boleh ambil conservative management, di mana kita tunggu untuk kantung tu jatuh sendiri. Kita bagi masa 2 minggu contohnya. Okay, atau pilihan lain adalah kita buat DNC ataupun kita cuci, di mana kita sedut tisu tu, okay, melalui proses DNC orang kata selalu, okay, dan kita hantar ke makmal. Okay, so apa baik buruknya? So
konservatif baiknya kalau kita tunggu bagi masa dia lebih natural, dia boleh turun sendiri dan kita tak perlu buat surgical procedure DNC tersebut. Okey. Tapi apa isunya dengan conservative management ialah kita tak tahu bila dia akan jatuh, bila dia akan turun ya. So kadang-kadang kita dapat cramp on and off, lepas tu berhenti, tak ada apa. Kadang-kadang bleeding spotting, lepas tu dia tak ada, nothing happen. So then sometimes kita tak boleh nak move forward. So selalunya kita bagi appointment 2 minggu. Bila lepas 2 minggu tu kita scan balik, tengok ada tak lagi kantung tu. Kalau masih ada, dan kita tanya balik sama ada nak tunggu ataupun nak buat DNC. So kebanyakan couple selepas 2 minggu dia tunggu tapi tak ada apa-apa yang berlaku dan dia opted untuk DNC. So ada juga yang opted dengan DNC terus sebab dan dia can move forward, dia can get over it dan start balik, cuba balik TTC. So dia lebih macam kita boleh tahu, okay, by this time kita dah clear dan kita tunggu period next and then kita boleh move forward. So itu yang pilihan yang ada. So setiap couple berbeza, bincang dengan doktor dan tengok apa yang paling sesuai. Okay. The good thing dengan kalau kita buat DNC ialah kita boleh hantar sampel tu ke makmal. Kalau na'udzubillah bagi mereka yang ada recurrent miscarriage, mungkin boleh check genetik, boleh check ada infection ke yang menyebabkan keguguran tersebut. Okay. Alright. So seterusnya adalah Puan Maliki HSN, apakah suami perlu apa-apa persediaan sebelum IVF? Okey. So bergantung kepada sebab ketidakkesuburan. Okey. Bagi mereka yang disebabkan oleh faktor lelaki, kita galakkan mereka untuk suami-suami supaya of course healthy lifestyle, jangan merokok, jangan vape, kalau boleh berhenti, makan makanan yang sihat. Sometimes kita bagi zinc dengan selenium sebagai salah satu suplemen yang kita galakkan ambil. Okey. So itu yang kita galakkan lah. Of course berat badan juga memainkan peranan. Okey. Tapi persiapan untuk suami juga adalah mainly untuk support isteri untuk melalui rawatan IVF ni, sebab walaupun rawatan tu disebabkan oleh male factor, sebab sperm bilangan kurang ke apa, tapi yang kena injectionnya wanita. So kalau suami boleh bantu support wanita, and then sometimes ada emotional instability, rasa sedih tiba-tiba. So kalau suami boleh be strong and help the wife to go through this process, I think that is most important thing, selain daripada healthy lifestyle tersebut. Okay. So selalunya masa IVF ni husband yang cocokkan, tapi ada juga husband yang risau, dia takut dia nak cocok, dia tak berani dengan needle tu. Sometimes the wife will cocok sendiri. So kalau macam tu, maybe just be there untuk wife tu masa cocok tu, make sure everything okay, then I think that's akan mengurangkan rasa stres ataupun bebanan yang wife rasa. So I think selain pada healthy lifestyle, support tu very very important. Okay. So seterusnya ialah Puan Nafwa, doktor kalau tak boleh buat fresh transfer, bila boleh buat frozen transfer? Okay. So kalau selepas OPU tak boleh buat fresh transfer, sebenarnya kita akan biar tunggu 2 kali period. Okay. So selepas OPU, lepas kutip telur tu, puan akan dapat period dalam masa seminggu 2. Okay, setengah wanita period dia datang on time macam biasa, tak ada apa-apa efek. Setengah wanita lepas OPU period dia datang cepat, setengah lambat sedikit. So period yang first selepas OPU tu kita biar je, kita tak perlu buat apa-apa. Paling cepat kita boleh buat FET adalah untuk next sekitaran dia. Maksudnya period kali kedua, hari pertama tu call klinik, hari kedua atau ketiga datang untuk kita buat scan dan kita start. Itu yang paling cepat. Okay. Tapi ada juga couple yang nak buat frozen embryo transfer, contohnya selepas 2-3 bulan, sebab kadang ada work commitment. So the first month tu dah commit untuk buat IVF, dah banyak appointment, dah ambil MC. So sebab kita tahu lepas embryo transfer tu selalunya doktor akan bagi MC seminggu 2. Okay. So kalau Kak Sofia kita bagi MC sampai 2 minggu. Okay. So sometimes banyak sangat cuti in short duration of time. So sometimes work commitment doesn't allow you to do so. So untuk frozen embryo transfer ni kita boleh rancang. Bagi mereka yang period tak menentu, contohnya ada PCOS, okay. So sometimes kita masa tu juga kita kalau period tak datang, sometimes kita bagi ubat untuk period tu datang, okay. Ataupun masa tu kita optimizekan lagi berat badan ataupun sugar control bagi mereka yang ada diabetes, So masa-masa tu juga
kita boleh plan maybe 2-3 bulan dapat optimal blood sugar control, optimal weight, dan kita baru buat frozen embryo transfer untuk naikkan chance mengandung. Okay, so tak semestinya immediately, sebab frozen embryo transfer ni kita boleh plan, dan dia lebih senang compared to the less rigid lah, dia tak fix compared to yang masa IVF kutip telur tu ya. Sebab kita boleh tahu, okay, ada juga yang kata saya nak transfer contohnya 22 hari bulan 2 tahun 2022. Okay, so nak tarikh yang cantik. Okay, so dan kita boleh work backward bagi hormon, bagi period ya, based dengan ubat-ubat manipulation yang kita buat pun boleh juga. Okay, so itu antara perkara yang kita boleh buat dengan frozen embryo transfer. Okay, seterusnya adalah ada juga Puan Nafwa tanya, apakah perbezaan success rate fresh dengan frozen? Okay, kalau kita ikutkan, kalau tak ada apa-apa contraindication between fresh dengan frozen, okay, success rate dia sama. Okay, tapi bagi mereka yang ada PCOS, yang ada risiko OHSS, kita find out that wanita yang begini background dia lebih chances untuk mengandung lebih baik dengan frozen embryo transfer berbanding dengan fresh embryo transfer. Okay, selain pada tu, kalau kita compare, kalau tak ada PCOS ya, tak ada hyperstimulation syndrome, so basically chances untuk fresh dengan frozen sama. Okay, alright. Seterusnya ialah Puan Jannah Moja, doktor, normal ke cramp 2-3 hari selepas embryo transfer? Ya, boleh. Okay, kalau ada ni, kalau cramp tu kerap ya, minta Puan bincang, contact doktor, because sometimes doktor akan bagi ubat untuk rehatkan rahim sedikit, untuk kurangkan cramp tu. So minta berhubung dengan klinik Puan. Okay, seterusnya ialah kasih ibu, apakah tempoh terbaik FET selepas lakukan polip hysteroskopi? So kita buang polip melalui hysteroskopi. Bila boleh buat FET, boleh buat frozen embryo transfer, basically next sekitaran haid kita paling cepat. Okay, sebab kita tahu masa kita buat polip tu, kita buang polip, dan dinding rahim kita dah ganggu, kita tak boleh buat pada bulan yang sama. Sebenarnya kita tunggu next month bila first day of period, inform klinik, dan daripada situ kita go through lah. Okay, itu yang paling cepat. Kalau later than that pun okay, ikut timing masing-masing. Nafwa, doktor, adakah akupuncture membantu improve keadaan azoospermia? So azoospermia ni adalah keadaan di mana tiada sperma dalam air mani. Okay, so akupuncture unfortunately kita tengok kajian tak menunjukkan akupuncture akan membantu keadaan azoospermia di mana dia tak boleh menambahkan sperma dalam air mani, tidak ya. So kalau azoospermia ni kita akan tengok sebab apa, adakah disebabkan oleh tersumbat ataupun disebabkan kilang yang menghasilkan sperma tu tidak menghasilkan sperma. Okay, so daripada situ kita tahu apa rawatannya dan chances untuk mengandung. Okay, alright. Seterusnya ialah Puan Liana, Puan Nina Wati, doktor, wajib ke spotting after FET sebagai tanda dah berjaya hamil? Tak semestinya ya, sebab ramai yang tanya, doktor, apa simptom kalau lepas FET, apa simptom kita tahu kita mengandung? Kadang-kadang susah, kita tak tahu. Ada orang ada spotting, dia berjaya mengandung. Ada orang ada spotting, tak berjaya juga. So it's not satu simptom yang wajib, yang perlu berlaku untuk mengetahui berjaya mengandung. Kalau tak ada spotting, tak mengandung, tak juga. Okay, ramai juga yang tanya kalau simptom apa yang kita boleh for sure mengandung. Tak ada simptom yang kita tahu yang for sure kita mengandung, sebab dengan ubat-ubat yang kita bagi tu lagi dia punya side effect lagi, so dia boleh mengelirukan dan setiap orang pun berbeza. Okay, macam sama juga ada orang yang mengandung dia teruk muntah-muntah dia, ada orang mengandung relax je, tak ada masalah, tak ada apa-apa simptom pun, so tak boleh nak tahu. Okay, seterusnya ialah Liana Hashim, doktor, PCOS mengganggu tak kandungan? So kalau kita dah mengandung, kita ada pada masa sekarang kita ada PCOS, dia boleh memberi kesan kepada kandungan kita, di mana kita tahu wanita yang PCOS dia ada risiko untuk mendapat GDM, gestational diabetes, atau kencing manis ketika mengandung. Okay, dia ada risiko tinggi sedikit untuk keguguran berlaku ya. So that's why bagi mereka yang PCOS, kalau boleh masa mengandung, dah berjaya mengandung ya,
make sure ada follow up dengan doktor, pastikan makan makanan yang sihat, kurangkan gula, ya. Check gula dalam darah, ya. Dia panggil MGTT, ya, glucose tolerance test, ya. Pastikan tak ada GDM, tak ada diabetes ketika mengandung. Okay? Sometimes doktor akan bagi ubat Duphaston, kuatkan rahim untuk semasa awal kandungan, dan doktor akan bagi macam glucophage ataupun metformin, ya, untuk kurangkan level gula ataupun paras gula bagi mereka yang ada PCOS ketika mengandung. Okay? So minta puan untuk bincangan doktor puan. Okay? Tengok ada apa-apa tak boleh dilakukan untuk optimizekan keadaan kandungan. Puan FTS SHMS, doktor pernah dengar tak pasien makan Proganova lepas tu pitam dan badan kejung? Tak pernah lagi. Proganova adalah estrogen, ya, adalah ubat pil yang kita bagi untuk tebalkan dinding rahim, ya. So estrogen ni adalah hormon wanita. Okay? So wanita yang ada ovary, ovary yang masih berfungsi, dia akan keluarkan estrogen. Okay? Saya tak pernah lagi. Okay, tapi in medicine never say never. So kalau itu berlaku, kita kena check betul ke sebab Proganova ataupun ada tak faktor-faktor kesihatan yang lain yang kita kena check yang menyebabkan kebetulan pitam dan badan kejang, pada masa ambil Proganova. Ada tak sebab-sebab lain, kena check balik. Okay? Seterusnya ialah Puan Nurul Liza Zul, apa yang menyebabkan telur kurang ataupun tak sihat? Okay? Apa suplemen yang boleh kita ambil untuk tingkatkan jumlah telur? Okay? So telur, basically kita tahu untuk wanita, telur tu sama dengan usia wanita tersebut. Okay? So kita tak ada apa-apa ubat yang kita boleh tambahkan telur tu. Okay? So bila kita berusia, bilangan telur akan menurun sampailah kita menopause. Okay? Wanita yang ada endometriosis, for example, kadang-kadang basically kita dapati mereka yang ada endometriosis, dia akan memberi kesan kepada kualiti telur dan bilangan telur. So itu antara faktor kenapa kualiti telur kurang atau bilangan kualiti kurang bagi mereka yang ada endometriosis. Tetapi ada juga yang tak ada endometriosis, tapi bila kita buat ujian AMH, result telur dia dah kurang. Okay? Yang tu ada beberapa teori, sama ada dia dilahirkan dengan memang jumlah telur tu dah kurang daripada awal lagi, ataupun dia losing a lot more egg. Dia punya graf turun tu lebih curam daripada orang lain. Okay? Kenapa berlaku tu kita tak tahu lagi. Okay? Itu antara sebab kita tahu. Tapi bila kita buat ujian darah, result telur kurang. Okay? So unfortunately tak ada lagi ubat yang boleh tambahkan bilangan telur. Okay? Selain daripada faktor usia, selain pada dapatkan rawatan yang cepat daripada usia yang muda, itu antara yang kita galakkan bagi mereka yang ada masalah telur. Suplemen tak ada yang boleh completely improve telur, tapi selalunya kita bagi coenzyme Q10, DHEA ataupun testosteron, ya. Itu antara dalam kajian, limited evidence, tapi itu antara yang kita boleh buat. Dia tak akan flip jumlah telur tu jadi banyak, tak. Dia tak akan flip kualiti telur jadi normal balik, tak. Mungkin dia improvekan a little bit, but may not be completely. Okay? So unfortunately itu situasi buat masa ini, ya Puan. Okay. Seterusnya ialah Puan Umu Barira, Dok, apa suplemen yang sesuai diambil sebelum transfer embrio? Okay. Folic acid, vitamin D, okay, itu antara suplemen yang kita galakkan. Makanan-makanan sihat, healthy lifestyle, berat badan yang optimum, ya, yang itu yang kita galakkan. Tapi tak ada spesifik suplemen ambil ni dan for sure akan melekat embrio tu, tak. Ya, kita tak ada macam tu lagi. Okay. I am Fariana Chiu, Dok, ada ke suplemen yang boleh besarkan telur untuk perempuan? Okey, suplemen tak ada, tapi ubat hormon itu yang kita selalu bagi, ya, untuk tingkatkan untuk rangsang telur tu, untuk telur tu besar dan matang, ya, itu yang kita akan bagi. Alright. Dan seterusnya ialah Puan Nik Kayani, salam doktor, OHSS akan ada kesan jangka masa panjang tak? Sebab saya pernah kena my OHSS after OR dan second FET tapi still fail. Okay.
Okay, basically OHSS dia tak ada kesan masa panjang, dia berlaku masa tu, masa ovary tu kita rangsang, telur banyak, telur besar, yang banyak masa tu. But then lepas you dapat haid, hormon you akan jadi back to baseline. So masa tu OHSS akan hilang ataupun akan cure lah, dah tak ada. Dia tidak memberi jangka masa panjang, okay? Especially bagi pada mereka yang mild, mild tu dia rasa perut kembung, tak selesa, tapi dia tak ada macam air dalam paru-paru contohnya, itu dah jadi critical atau severe OHSS, okay? So dia tak memberi kesan jangka masa panjang, okay? Alright, so harap puan jangan putus asa, okay? Keep on trying, bincang dengan doktor, ada tak apa-apa lain yang boleh kita improvekan. Kalau ada risiko OHSS, selalunya dia ada hyperstimulation, adakah puan PCOS, maybe boleh check dari segi kandungan gula dalam badan, check buat fasting blood sugar, ada diabetes ke, perlu tak ambil macam glucophage ke, kalau situasi PCOS, okay? Perlu tak turunkan berat badan, kalau ada embrio yang banyak, kalau puan tak ada kekangan, maybe boleh buat genetic test kepada embrio tu sebelum buat FET. Tengok embrio mana yang sihat, yang itu yang kita transfer. So kita tak macam try and error, letak je. Kita kalau ada embrio yang banyak, kita boleh saring dia lagi dengan genetic testing. So itu antara yang kita boleh buat. Okey. Seterusnya ialah Puan Umu Barira. Doktor, apa suplemen yang sesuai diambil sebelum transfer embrio selain vitamin C, vitamin D, asid folik? Tak ada banyak suplemen, selain pada yang tu, selain pada healthy lifestyle, berat badan yang sihat, kurangkan gula, kalau ada, macam tadi, kalau ada PCOS, optimizekan berat badan semua tu. Okey, kita tak ada banyak suplemen yang lain yang boleh ambil untuk increase chance untuk embrio tu menempel. Alright, so last soalan, Puan Liana Hashim. Doktor, apa makanan untuk besarkan telur untuk cukupkan saiz untuk OPU? Makanan tak ada banyak, okay? Lebih kepada hormon injection tu, okay? So sometimes setengah wanita kita kena panjangkan, selalu kita cucuk hormon tu 10 hari, sometimes telur tu lambat besar sampai 12 hari cucuk, sampai ada yang 14 hari cucuk baru buat kutip telur. So itu boleh berlaku, especially bagi mereka yang telur tu lambat besar, macam PCOS contohnya, okay? So itu kerap berlaku. Alright, tapi dari segi pemakanan tak ada, okay? Alright, so tanpa melengahkan masa, saya nak umumkan pemenang yang jawab soalan berapa baby IVF setakat ini. Okay, so pemenangnya adalah Husnam Zack, dia jawab 8 million. So 8 million adalah jumlah baby yang dilahirkan melalui teknik IVF. Okay, so nak minta Husna MZack untuk DM nama penuh, alamat dan nombor telefon untuk penghantaran bioselenium ni. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jangan lupa, okay, hantar alamat puan ataupun tuan, okay, kepada kami untuk DM, supaya admin sekali ni, hopefully admin tak lambat untuk hantar bioselenium ni. Alright, so terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Sometimes bila kita nak translate ataupun cerita balik kajian-kajian yang dibuat tu, kadang-kadang susah sikit nak tukar dalam bahasa perbualan orang kata. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh DM saya. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi minggu depan pada masa dan hari yang sama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.